Okey, kita sambung bahagian novel Kita nak jawab soalan kebat lah Soalan pertama dia pemahaman, soalan keduanya adalah kebat lah. Kita nak jawab yang tu. Okey, jadi kita tengok soalan pertama. Soalan pertama dia cakap apa dia? Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang yang terdapat dalam novel tersebut. Jadi dia bagi 6 markah untuk kita jawabkan. Jadi kamu kena faham pemarkahan dulu. Baik, selalu kena ingat 6 markah. Daripada 6 markah ini, 2 markah untuk bahasa dan 4 markah untuk isi. So, இந்த 4 மார்க் ஈஸி எப்படி நம்ம எடுக்கணும்னா, இந்த ஈஸி வந்து kena dua isi lah. Dua isi sudah cukup. Jadi, satu markah untuk isi Isi oda mark மட்டும் கவனிங்க எப்படி செய்யணும்னு. Satu markah untuk penyataan umum ataupun alasan. Yang lagi satu markah kena wajib disokong oleh huraian contoh peristiwa. Ini cara kita marking macam mana kamu dapat 2 markah. Kadang-kadang kalau kamu tak letak pernyataan umum terus dapat kosong walaupun kamu hurai banyak mana pun. Sebab kalau kamu tak tahu tulis alasan atau pernyataan umum, kita tak boleh bagi markah walaupun peristiwa kamu tu betul. Apa pernyataan umum tu macam mana kita nak bina? Itu yang kamu nak belajar pada hari ini Saya tengok banyak pelajar calon SPM masih gagal untuk menulis pernyataan umum. Ada setengah soalan dia tak nak pernyataan umum, dia nak alasan. It depends on the question. Okay, ada setengah dia nak pernyataan umum, ada setengah dia nak alasan. Jadi kita tengok dulu. Contoh soalan ni kamu tengok. Huraikan peristiwa. Dia dah cakap peristiwa. Jadi kita kena bagi pernyataan umum dulu. Apa peristiwa dia? Okey, jangan bagi alasan lah. Alasan tak sesuai di soalan ini. Apa peristiwa lah வந்து நம்ம details எழுதணுமா pernyataan umum. Nama pun dah umumkan. Kamu hanya boleh bagi tahu the main character sahaja. Yang lain semua kamu tulis secara umum. Secara umum So நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு set உங்களுக்கு நம்ம சேர்ந்து செஞ்சு பார்ப்போம். Maybe you can get some ideas from there. Okay? Baik. இப்ப contoh sebelum tu let's discuss first. Di mana kamu boleh nampak nilai kasih sayang? Okay? Vishal, bagi saya satu nilai kasih sayang yang terdapat dalam novel. Dahlia about to see the mother. Dahlia ke atas. Get to the kebun getah to see the mother. Okay. So அதுல எப்படி kasih sayang இருக்கு? She talking alone in the kebun getah. So dia sayang akan kebun getah. Actually வந்து you don't know, see அதோட டீடைலிங் உனக்கு தெரியலனா எப்படி நீ பரிஸ்திவா எழுதுவ? அதுல எந்த கட்டம் நீ பாசத்தை பாப்ப? Saliha come and look for a mother, is it? I know. Dahlia come and look for the mother. Sorry, Dahlia akan look for the Saliha, correct or not? Yes, Ari செஞ்சாவாயிரும். அப்புறம் அவங்க அம்மாவை காணோன்னு பதட்டப்பட்டு தேடுவா. அப்புறம் அவங்க அம்மா வேற தள்ளி விட்டுருவாங்க. அவ சேர்ல போய் விழுந்துருவா. But she never angry with her mother because she know that her mother is undergoing depression, experiencing this depression. Okay, macam itulah. Kamu boleh peristiwa itu. Kalau kamu tahu detailing, bolehlah. Apa இதோட இப்ப நீ சொன்ன peristiwaவை இப்ப நீ சொன்ன அந்த peristiwaக்கு pernyataan umum எப்படி செய்வ? Kasih sayang seorang anak. Tak boleh cakap kasih sayang. Kena bagi tahu peristiwa. You baca soalan betul-betul. Dia cakap peristiwa kan? Jadi jawapan kamu kena mula dengan peristiwa. Oh, the whole ayat. Just tell me pernyataan umum எப்படி செய்வாருக்கு. Peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang yang terdapat dalam novel tersebut ialah Peristiwa seorang anak
peristiwa அப்படி சொல்லக்கூடாது. peristiwa Dahlia main character name பண்ணலாம். Oh, menunjukkan kasih sayang kepada ibunya. Yang Itu bukan pernyataan umum yang tepat. oh, Peristiwa Dali pula. Peristiwa Dahlia yang menyayangi ibunya yang mengandung. mengandung. Ibunya yang Bercakap sendiri. mengalami penyakit kemurungan. Oh, இல்லாட்டியும் நீங்க peristiwa நீ டாலியா வந்து நீ ஜெனரலா சொல்ல போறேனாலும் சொல்லலாம். peristiwa என்னது peristiwa seorang anak gadis yang mencintai ibunya yang mengalami penyakit kemurungan. Macam tu. Cantik pernyataan umum tu. Faham tak? Macam tu kita bina pernyataan umum. Okay Right. Okay, kita interview yang ni pula. Devasri. So, kasih sayang seorang kakak terhadap adik-beradik. அது வந்து நீலாய் கொஸ்டின் செய்யும் போது தான் அந்த மாதிரி சொல்லணும். Ini memang soalan nilai, tapi dia tanya apa? Adakah dia tanya peristiwa. Main thing dia asking peristiwa. அப்படி அவங்க persoalan கேட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோயேன். Yes, that is absolutely correct. Peristiwa kasih sayang seorang persoalan kasih sayang seorang kakak terhadap adik-adiknya. Itu betul. Tapi kalau kita nak cakap peristiwa macam mana? So, peristiwa seorang kakak terhadap adik-adik. Seorang kakak ini பண்றாங்க terhadap adiknya. என்ன main peristiwa? Which peristiwa you want to tell? What peristiwa is that? Adiknya. Kental peristiwa seorang kakak menunjukkan kasih sayang terhadap adik-adik. Adiknya, அதான் என்னம்மா செய்றாங்க? Oh, okay. Like she took holiday to bring when her adik is like sakit time. Actually வந்து holiday. Actually வந்து அது இல்ல. She keluar dari asrama. Keluar dari asrama. Keluar dari asrama ஏன்னா அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ஹாஸ்பிட்டல். அம்மாக்கு பைத்தியம், அப்பாக்கு நாகதோஷம். Right. பாம்பு கொத்திருச்சு. அப்ப she have to take mengambil alih tugas sebagai ketua keluarga, betul tak? Dan sanggup mengorbankan pendidikannya, betul tak? So அப்படி எழுதும்போது கொஞ்சம் ஜெனரலா இருக்கணும். At the same time, don't just mention which party and which party. We want the peristiwa. You only introducing the watak. You see that or not? Peristiwa kasih sayang antara seorang kakak terhadap adiknya. Apa peristiwa? That thing is still unclear. அதனால தான் pernyataan umum kamu tak akan dapat markah. Jadi if ada எப்படி mantap பார்க்கலாம்னா peristiwa seorang kakak yang terpaksa mengorbankan pendidikannya atas dasar cinta akan adik-adiknya. Macam tu. You understand? புரியுதாமா? Devasri? Okay, I think your line is unstable. Okay, so அந்த மாதிரி சொல்லணும். ஓகேயா? So அந்த pernyataan umum எப்படி செய்யறீங்க? அதுல தான் விஷயமே இருக்கு. அந்த உராயான் தான் நம்ம எல்லாருமே செய்யலாமே guys. Okay? சரி, இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு क्वेश्चन ஜவாப் பண்ணலாம். இன்னைக்கு ஃபுல்லா நாவல் தான். Okay, let's roll. Okay, நாவல் என்னடா? நாவல். Okay, kita start writing இன்னைக்கு நம்ம செய்யற இந்த ரிவிஷன் உங்களோட hopefully help your trials lah. Hopefully help your trials. Okay, novel first வந்து என்னது? அவங்க கேட்ட novel yang anda pelajari. Novel yang saya pelajari
di tingkatan 5. Okay. Ialah, introduce your novel first. Okay, novel kita apa dia? Songket Berbenang Emas, karya Khairuddin Aib. Songket Berbenang Emas, Komalatawala, karya Khairuddin Aib. And then, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம்? terdapat அப்படின்னு போட்டுட்டு, terdapat beberapa, and then write back the question. Terdapat beberapa, dekat sini. Peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang yang terdapat dalam novel ini. Macam itulah. Itu intro. Selalu intro இந்த மாதிரி 2 ayat கொடுத்துருங்க. Okay ya? Now, kita masuk. Kamu boleh masuklah salah satu ke, antara ke. Okay? Salah satu, you copy balik question dia. Salah satu peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang dalam novel ini. Or maybe peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang. Ialah, okay, ரொம்ப முக்கியமானது. இப்ப நேரா நீங்க அந்த peristiwa சொல்லும் போது peristiwaன்ற வார்த்தை இருக்கணும். Okay? peristiwa சொல்லும் போது அந்த peristiwaன்ற வார்த்தை இல்லைனாலும் penyataan umumக்கு kosong markah கொடுப்பாங்க சில cikguங்க. Stricta mark பண்றவங்க. Okay? Salah satu peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang ialah peristiwa, apa dia? Peristiwa, அந்த main character மட்டும் நீங்க நேம் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா. அப்படி இல்லைன்னா அது கூட நீங்க ஜெனரலா கொடுக்கலாம். peristiwa, contoh நம்மளோட இதுல peristiwa seorang anak sulung, okay, peristiwa seorang kakak yang terpaksa mengorbankan pendidikannya demi adik-adik tercinta. You give like this. இதுக்கு தான் நாங்க மார்க் கொடுக்கிறது. Okay? Ini paling penting. Banyak orang tak boleh bina macam ni. Peristiwa seorang kakak பதிலா நீங்க டாலியான்னு கூட சொல்லிக்கலாம். பேர் கூட போடலாம். பேர் வந்து அவங்களோட பேர் மட்டும் போட்டா போதும். மத்த ஆள் பேர்லாம் போடக்கூடாது. மற்றதெல்லாம் ஜெனரலா இருக்கணும். Peristiwa seorang kakak ataupun Dahlia yang terpaksa mengorbankan pendidikannya demi adik-adik tercinta. Okay. Then kita bagi huraian dia. Okay. Buktinya. Okay. Kita boleh bagi tahu. Ataupun misalnya ataupun contohnya. Okay. எப்படி வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். Buktinya. Okay. Koma. Dahlia. Okay. Dahlia sanggup keluar dari asrama untuk menjaga, okay, untuk menjaga adik-adiknya ketika ketiadaan ibu bapa. Kerana dimasukkan ke hospital. Okay? And then இந்த ஒரு உரையான் மட்டும் 10 தான் நீங்க உங்ககிட்ட கேட்டீங்க. இதுல எப்படி நான் kasih sayang பார்க்கிறது? And then you tell lah, Dahlia sanggup keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya ketika ketiadaan ibu bapa kerana dimasukkan ke hospital. Okay? Peristiwa ini, kamu boleh bagi huraian juga. Peristiwa ini, okay, mengetengahkan, okay, kasih sayang seorang kakak terhadap
adik-adiknya kerana Dahlia sanggup mengambil alih tugas ketua keluarga berbanding belajar untuk peperiksaan STPM. So இதுதான் மெயின். இந்த penyataan umum வந்து உங்களுக்கு செய்ய தெரியணும். Okay? Penyataan umum tu penting. Okay, first பரங்கான் முடிச்சிட்டோன்னு சொல்லுங்க. நம்ம செகண்ட் பரங்கான் கண்டினியூ பண்ணலாம். ரொம்ப முக்கியமான peristiwa kasih sayang நீங்க காட்ட போறீங்கன்னா, you can talk about the nekia, you know. அவங்களோட தூய்மையான அன்புல the nenek insaf ready what. ஞாபகம் இருக்கா? அவங்க பாட்டி ஜத்து சக்கேட் ஆயிட்டோன்னே, you see this என்ன டாலியா வந்து பூபோர்லாம் ஊட்டி விடுவா. அவங்க குடும்பம் தான் பார்த்துக்கும். அவனோட இன்னொரு மகன், அவன் பேர் என்ன? அவன் பேரு என்னமோ தான் சாடா. ஐயோ, forget his name lah. ஓகே, அவங்க அதாவது டாலியாவோட மாமால, அதாவது சலேஹாவோட தம்பி, அந்த வீடை எழிஞ்சி பார்க்க வாங்கலான்னு பார்ப்பான்ல அவன் வந்து அறவே கண்டுக்க மாட்டான் அவங்க அம்மாவை. ஓகே, அந்த nilai kasih sayang membuatkan apa nenek yang selama ini bersangka buruk terhadap keluarga Dahlia berjaya diinsafkan. Betul tak? Jadi அதுக்கு நம்ம எப்படி penyataan umum செய்யணும்னு நம்ம யோசிக்கணும். ஓகே, baik, kita tengok. Jangan salin dulu, biar saya buat dulu, lepas tu saya bagi masa. Okay, so நீங்க இப்ப ரெண்டாவது peristiwa சொல்ல போறீங்க. அதனால selain itu பாய்க்கலாம், இல்லாட்டி நேரா di samping itu கூட பாய்க்கலாம். Okay, contoh kamu tengok. Di samping itu, okay, peristiwa என்னன்னு நான் டைரக்டா போட போறேன். ஓகே, peristiwa apa? ஓகே, இப்போ எப்படி சொல்லலாம்? அது peristiwa peristiwa keinsafan seorang peristiwa keinsafan seorang nenek atas disebabkan, how to write, let me rephrase it. Wait. Peristiwa kasih sayang seorang cucu terhadap neneknya seorang cucu terhadap neneknya sehingga menginsafkannya. Peristiwa kasih sayang seorang cucu maybe yang berjaya menginsafkan neneknya yang sentiasa berprasangka buruk. Okay. Di samping itu, peristiwa kasih sayang seorang cucu yang berjaya menginsafkan neneknya yang sentiasa berprasangka buruk, turut menunjukkan, kamu boleh tukarlah, menunjukkan tu mempamerkan nilai kasih sayang, macam tu.
Okay, see? Nah, ayat வந்து இதுல வந்து முதல்ல peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang, then I give peristiwa. Here I give the peristiwa, baru I cakap nilai kasih sayang. Itulah variasi ayat. Okay? Apuram buktinya kebetulan misalnya lah, contohnya atau misalnya. Okay, sekarang kita kena ni hurai dia. Okay, misalnya Dahlia, Dahlia, keluarga Dahlia. Dahlia sekeluarga. Keluarga yang menjaga neneknya, Nek Kia, yang selama ini membenci Dahlia sekeluarga. Okey. Misalnya Dahlia sekeluarga yang menjaga Nek Kia yang selama ini membenci Dahlia sekeluarga ketika Nek Kia jatuh sakit. Okey. Misalnya Dahlia sekeluarga yang menjaga neneknya Nek Kia yang selama ini membenci Dahlia sekeluarga. Okay, maybe I need to rephrase it. Okay, Dahlia sekeluarga yang menjaga neneknya Nek Kia yang selama ini membenci Dahlia sekeluarga. Okay, ketika Nek Kia jatuh sakit. Maybe I put like this. Ketika Nek Kia jatuh sakit, Dahlia sekeluarga yang menjaga. Misalnya ketika nenek Dahlia, Nek Kia jatuh sakit, Dahlia sekeluarga yang menjaga neneknya yang selama ini membenci Dahlia sekeluarga. Okay. And then kasih sayang yang ikhlas. Okay, kasih sayang yang ikhlas daripada kasih sayang ikhlas dan layanan mesra daripada keluarga Dahlia. Maybe daripada Dahlia, fokus. Daripada Dahlia, okay, meleburkan keegoan dan prejudis yang lama bersarang dalam hati Nek Kia. It's very poetic, you know. நல்லா இருக்கு ayat. Okay. Ana wait பண்ணுங்க. I need to do a little bit tinkering. Kasih sayang yang ikhlas dan layanan mesra daripada Dahlia ketika menyuapkan bubur ke mulut Nek Kia, meleburkan keegoan dan prejudis yang lama bersarang dalam hati Nek Kia sehingga dia insaf. Macam itulah. Ini baru kasih sayang. படிச்சு பாருங்க. Di samping itu, peristiwa kasih sayang seorang cucu yang berjaya menginsafkan neneknya yang sentiasa berprasangka buruk turut mempamerkan nilai kasih sayang. Misalnya ketika nenek Dahlia, Nek Kia jatuh sakit, Dahlia sekeluarga yang menjaga neneknya yang selama ini membenci Dahlia sekeluarga. Kasih sayang yang ikhlas dan layanan mesra daripada Dahlia ketika menyuapkan bubur ke mulut
Nekia meleburkan keegoan, melt the ego and the prejudice. Okay, yang lama bersarang dalam hati Nekia sehingga dia insaf. The kata ayat memang perfect. Okay. Okay, kamu boleh tulis? Okay, ni soalan kebat. Not like nilai peristiwa like that lah. Peristiwa solno tak like okay, kita tengok dulu. No. Okay. Right. Kita tengok soalan. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, uraikan sebab-sebab. அவங்களே சொல்லிட்டாங்களா இல்லையா? sebab-sebab தான் கேட்குறாங்க. Sebab-sebab novel tersebut sesuai dijadikan sebagai bahan bacaan murid. The sebab itself become the pernyataan umum lah. Okay. Selalu ingat kalau tak ada pernyataan umum, kamu tak akan dapat full mark. Okay. Ada setengah cikgu dia cakap pernyataan umum salah, peristiwa you bagi pun dia tak mau bagi markah. Yang tu pernah berlaku di high school Cikgu Ani Syafriza. Okay. Siapa murid Cikgu Ani Syafriza, ingat-ingat sikit. Dan juga Suryani. Dua-dua cikgu ni. Okay. Baik, sebab-sebab novel tersebut sesuai dijadikan sebagai bahan bacaan murid. Okay. So, நீங்க ஏதாவது ஒரு peristiwa எடுத்துட்டு ஏன் இந்த நாவல் is suitable read by students. அதுல என்ன அப்படி இருக்கு அதுதான் நீங்க சொல்லணும். Okay, Visalachi, what you will answer? So, I'll tell about nilai kegigihan. Mengetengahkan signifikan sifat kegigihan. Mengetengahkan kepentingan sifat kegigihan. Okay. What peristiwa you will support with that? About the watak utama sebenarnya. Ada spesifika எந்த peristiwa? Like she study very hard for STPM. Okay, against all the odds. அவளோட odds கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு லிஸ்டே இருக்கும்ல. Okay, first thing அவங்க ஏழை. Second thing அம்மாக்கு அம்மா depression. அப்பா hospital. Have to take over the ketua keluarga. Tugas ketua keluarga. And then dia juga menjadi mangsa hinaan dan kejian jiran-jirannya. Iaitu Aton lah. And also the Nekia. And then masalah percintaan வேற நடக்குது. Okay. இது எல்லாம் தாண்டி and masalah banjir at last. எல்லாம் தாண்டி முடிஞ்சு பஞ்சர் வேற அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனை. இதெல்லாம் தாண்டியும் she still get the flying color result in her STPM. Okay. Right. Actually mengetengahkan sifat kegigihan சொல்லலாம்னா அது இன்னும் நீ பெட்டரா எப்படி சொல்லலாம்னா dapat memotivasikan murid-murid. Okay. Supaya menimba ilmu pengetahuan walaupun menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Apdi சொல்லலாம். Then the rajin gigih all you can put at the middle also. Main thing is it motivates students. Solidana point. Okay. So I just உன்னோட points நான் கொஞ்சம் மாத்திக்கிறேன். Memotivasikan murid-murid. என்ன? Okay. Vishal? Dapat dijadikan teladan. Dapat dijadikan teladan. Kenapa kamu nak jadikan dia sebagai teladan?
Kerana mengandungi peristiwa Dahlia keluar dari asrama secara berulang kali untuk menjaga adik-adiknya. So Reason ada. I mean, what is the reason you nak jadikan teladan? Sebab novel, அதாவது question என்னன்னா, ஏன் இந்த novel sesuai? அவ்வளவுதான் கேள்வி. Oh, இந்த novelோட kelebihan direct அப்படி கேட்கல. sebagai anak yang bertanggung jawab, kita tidak harus bersifat egoistik. அதான் யா மறுபடியும் நீ teladan questionக்கு ஜவாப் பண்ற. நான் கேட்டது வந்து sebab novel ini dijadikan sebagai bahan bacaan murid. உன்னோட ஐடியாவை நீ எப்படி சொல்லியிருக்கணும் சொல்லு. Sebab mengandungi pengajaran yang penting, iaitu அப்புறம் நீ போடணும். Illatiu mengetengahkan nilai whatever yang penting yang perlu ada pada setiap diri pelajar. அந்த மாதிரி. Yeah. So mengandungi, ஏன்னா அப்புறம் நீ இங்க வந்து நீ mengandungi nilai kasih sayang, mengandungi nilai bertanggungjawab. So no, like no variation and like எப்படி சொல்றது, macam tak matang lah kita cakap. Okay, mengandungi nilai dan pengajaran yang sesuai untuk murid-murid sekolah untuk diteladani. Macam itulah. Okay, baik, kita cuba buat. Novel yang saya pelajari di tingkatan 5 ialah Songket Berbenang Emas, karya Khairuddin Aib. Terdapat beberapa, jadi kamu ulang balik soalan dia. Terdapat beberapa, okay, இது ஒரு நல்ல ulang kajian இருக்கும் உங்களோட just before your trial. Terdapat beberapa sebab-sebab, sudah salah kan? Sebab beberapa tak boleh ada sebab-sebab. Terdapat beberapa sebab novel tersebut tukar jadi novel ini sesuai dijadikan sebagai bahan bacaan murid. You bagi ayat tugasan dulu, baru kamu start. Salah satu sebab novel ini sesuai dijadikan bahan bacaan murid ialah, okay, macam tu. Okay. Salah satu sebab novel ini sesuai dijadikan sebagai bahan bacaan murid ialah, okay, and then kita kena bagi pernyataan umum dia sebagai sebab. Novel ini memotivasikan murid-murid untuk rajin ataupun gigih menimbah ilmu walaupun ke interesting நீங்க எப்படி போடலாம்னா kendati pun menghadapi pelbagai cabaran. நான் ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். இதெல்லாம் பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து நல்ல வார்த்தைங்க. pelbagai onak dan duri. இது நான் பாய்ச்சி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. முன்ன நான் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போது ரொம்ப பாய்ப்பேன். இப்பதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. ஓகே, onak duriனா அந்த பெரிய முள்ளு சின்ன முள்ளு, that means cabaran lah. I buat perlambangan di sini. ஓகே, இப்போ நான் இந்த மாதிரி நான் என்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிற அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங்லாம் நீங்க ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கீங்க. ஸோ அடுத்த வாட்டி யூ ட்ரை டு யூஸ் இட். cabaran பதிலாக onak dan duri பாய்க்கிறது, walaupun பதிலாக kendati pun பாய்க்கிறது, அந்த mengetengahkan வார்த்தை, இதெல்லாம் வந்து very good one. ஓகே, buktinya Dahlia என்ன சொல்ல, Dahlia berjaya. Okay, Dahlia berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Okay, Dahlia berjaya mendapat keputusan yang cemerlang walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai
rintangan. Okey. Buktinya Dahlia berjaya mendapat keputusan yang cemerlang walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai rintangan hidup. Okey. Rintangan hidup seperti seperti என்ன நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Maybe we can tell seperti how to tell seperti ibu yang menderita oleh penyakit kemurungan. எழுந்தாதீங்க, நான் எடிட் பண்ணுவேன். Seperti ibu yang menderita oleh penyakit kemurungan, ayah yang kemasukan hospital, mengambil alih tugas ketua keluarga. Lagi dibelenggu oleh cengkaman kemiskinan. See the way I express it. அதாவது அவங்க ஏழை சொன்னாங்க சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் அந்த ஏழ்மையின் பிடியில் சிக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அது போயட்டிக்கா சொல்றதுல தான் நம்மளோட ஸ்டைல் இருக்கு. Dibelenggu oleh cengkaman kemiskinan. Menjadi mangsa hinaan dan herdikan jiran dan nenek sendiri, serta masalah percintaan. See, நம்ம ஒரு whole synopsis கொண்டு வந்த மாதிரி ஆயிருச்சு. Which is good, actually. Okay. Buktinya Dahlia berjaya mendapat keputusan yang cemerlang walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai rintangan hidup, seperti ibu yang menderita oleh penyakit kemurungan, ayah yang kemasukan hospital, mengambil alih tugas ketua keluarga, dibelenggu oleh cengkaman kemiskinan, menjadi mangsa hinaan dan herdikan jiran dan nenek sendiri, serta masalah percintaan. Okay. So maybe அந்த sebab நான் strengthen பண்ண ஒரு ayat. நான் எப்பவுமே 3 ayat செய்வேன் guys. Okay. Peristiwa-peristiwa ini memotivasikan. I stand by my points. Memotivasikan para murid untuk sentiasa fokus pada pelajaran sungguh pun menghadapi peristiwa ini memotivasikan para murid untuk sentiasa fokus pada pelajaran, sungguh pun menghadapi pelbagai badai kehidupan. Betul macam cabaran, rintangan, dugaan அதே பாய்ப்பீங்க. badai பாய்ங்க. badai is like the reboot. இப்போ பிரச்சனைலாம் என்ன வாழ்க்கையில புயல் அடிச்ச மாதிரி தானே. It's all like a very symbolic சொல்றது. Very nice to read those kind of things, Okay. Cuba kamu buat perenggan 1 dan perenggan 2. Perenggan ketiga kita akan bincang bersama-sama.
salah satu sebab novel ini sesuai diberikan bahan bacaan kemudian novel yang memastikan murid-murid tergigih menimba ilmu. Good. சரிங்க, நான் வாஷ்ரூம் கூட ஒரு கோரா வச்சு சொல்லலாம். ஏன்னா எல்லா பிளாஜாருக்கும் தேவைப்படுற ஒரு நிலை. அதனால அது எப்படி சொல்லலான்னு பார்க்கலாம். Maybe I tell like this lah. Di samping itu, okay. Di samping itu, kepentingan nilai kasih sayang. Kepentingan nilai kasih sayang dalam kehidupan seharian okey, yang yang jelas terjalin dalam plot novel ini. Kita bagi dia macam ni. Okey, kepentingan nilai kasih sayang dalam kehidupan seharian yang jelas terjalin dalam plot novel ini turut menjadi turut menjadi apa? Sebab kita boleh tukar jadi apa? Turut menjadi alasan ataupun turut menjadi sebab, punca, faktor. Turut menjadi alasan yang kukuh untuk menjadikan novel ini sebagai bahan bacaan murid. ஓகே, நான் எழுதுற மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்க நீட்டான ஆயாட்டா எழுத தெரியணும். You already form 5, jangan tulis ayat skrat. Okey. Jadi misalnya kita bagi contoh. Misalnya okay, we maybe tell as a general first. Okay. Misalnya Dahlia sekeluarga. Okay, Dahlia sekeluarga. Misalnya Dahlia sekeluarga, maybe walaupun Dahlia sekeluarga hidup dalam kepompong kemiskinan. Kepompongna வந்து இந்த எப்படி சொல்றது, the pupa, இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த caterpillar வந்து அந்த ஒரு மாதிரி இப்படி இருக்கும்ல, அந்த kepompongக்குள்ளார வளரும். அந்த மாதிரி அதான் kepompong kemiskinan. Okey, sekeluarga hidup dalam kepompong kemiskinan, kasih sayang antara satu sama lain, kasih sayang sesama ahli keluarga. Apa pun. Kasih sayang sesama ahli keluarga menjadikan keluarga itu sempurna. Okey. Kasih sayang yang ikhlas, dan layanan mesra daripada Dahlia ketika menyuapkan bubur ke mulut Nekia meleburkan keegoan. Okay. Kasih sayang yang ikhlas, kasih sayang yang ikhlas daripada Dahlia ketika
menyuapkan bubur ke mulut Nekia, meleburkan keegoan dan prejudis yang lama bersarang di dalam hati Nekia sehingga diinsaf. Maybe you add the selain itulah. Okay. So, kepentingan nilai kasih sayang di sini ada. Menjadikan keluarga sempurna dan juga menjadikan seseorang itu insaf. I gave 2 huraian dia. Okay. This should be suffice. Okay. But it's good for your exam lah. Okay. Soalan ketiga. Okay. Ini orang பாருங்க peristiwa. Apa அந்த peristiwa penyataan umum lah அழகா சொல்ல தெரியணும். Okay. அதாவது peristiwa kegigihan. Menunjukkan masyarakat yang gigih. Okay. Jadi kita tengok. இந்த இடத்துல நீங்க masyarakat yang gigih believe பண்றீங்க பார்க்கலாம். Okay. Okay, wait. Let me cover this. Okay, kerja sama pula. Where is the question? Oh, okay. Okay, question berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan peristiwa-peristiwa yang dapat. Okay, dia kata jelaskan peristiwa-peristiwa. அதுதான் main. அப்ப இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை தான் மெயினாக நம்ம எழுதணும். ஓகே, peristiwa yang dapat dikaitkan dengan masyarakat yang gigih. Okay. Right. Devasri, cuba bagi tahu saya satu peristiwa yang menunjukkan masyarakat gigih. Yes, sir. So can say kegigihan mengatasi kemiskinan. Kegigihan siapa? Embung, sir. Yes, embung வந்து அவங்க அப்பா இல்ல. Okay. Can you tell us the peristiwa? Embung he bekerja sebagai penoreh getah. Okay, correct. Dan juga memetik kelapa bagi aliran wang masuk yang lebih banyak. Okay, very good. Okay, nicely phrasing it. Okay, so yes, kegigihan வந்து நம்ம embung கிட்ட பாய்க்கலாம். embung வந்து actually 2 வேலை செய்வா. ஒன்னு வந்து அந்த பெண்ணோரை கெத்தாவா இருப்பான். இன்னொன்னு வந்து அந்த கிளாப்பா சாவேட்ல வந்து மெமத்தி கிளாப்பா சாவேட் அப்பதான் வந்து அவனை ஒரு உலார் சாவா வந்து பல்லீட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அவனோட குடும்பத்தோட இன்கம் ஏத்துறதுக்காக அவன் வந்து 2 வேலை செய்யறான். இஸ் கான்சிடர் கீகே. வெரி குட். அதோட penyataan umum வந்து as she told peristiwa embung
yang gigih, episode itu, what you told lah? What kemiskinan? Mengatasi ya? Mengatasi kemiskinan. Yes, good. Peristiwa embung, kegigihan embung dalam mengatasi kemiskinan. Okay, right. Visalachi, can you give us one more peristiwa? Can again tell about Dahlia itself. Dahlia, of course. Dahlia, சொல்லுங்க. Gigi menghadapi semua cabaran yang ditempuhi tanpa putus asa. Ken, அந்த belajarல தானே? அப்ப அதோட pernyataan umum எப்படி செய்வ? Peristiwa remaja yang menghadapi Dahlia yang telah menghadapi semua cabaran yang ditempuhi dengan gigih tanpa berputus asa demi kecemerlangan dalam pelajarannya. Okay, peristiwa Dahlia yang gigih berusaha tanpa berputus asa untuk berjaya dalam pelajarannya walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai onak dan duri. Macam itulah. Ken, ada peristiwa mana telah? Okay, baik. Kita tengok dulu. Actually, smart way வந்து ஒரே peristiwa எடுத்து எல்லாத்துலயும் சொல்ற மாதிரி நம்ம உருவாக்கிக்கிறது தான். Okay. Novel yang saya pelajari di tingkatan 5 ialah Songkai Berbenang Emas. Terdapat beberapa. Kita copy paste this. Peristiwa சொல்லக்கூடாது. Peristiwa saja. Terdapat beberapa. Mana ada? Ayo, ni kacau ni. Okay. Terdapat beberapa peristiwa yang dapat dikaitkan dengan masyarakat yang gigih dalam novel ini. Okay. So, kita ambil yang pertama. Salah satu peristiwa yang dapat dikaitkan dengan masyarakat gigih. Kamu copy balik. Okay, salah satu peristiwa yang dapat dikaitkan dengan masyarakat gigih ialah, kita bagi tahu peristiwa apa. Ialah முடிஞ்சு peristiwa வரணும். அந்த வார்த்தை இருக்கணும். கண்டிப்பா இருக்கணும் peristiwaன்ற வார்த்தை. Tak ada perkataan peristiwa, sorry, pernyataan umum kamu kosong. Wajib kena ada. Nilai கேட்டிருந்தாங்கன்னா ialah nilai வரணும். Persoalan கேட்டிருந்தாங்கன்னா ialah persoalanன்ற வார்த்தை இருக்கணும். அந்த keyword kena ada. ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கனால அவங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் என்ன சொல்லுவாங்க, fussy little bit lah. Peristiwa embung yang gigih mengatasi kemiskinan. Okey. Baik, kita tengok buktinya. Kita bagi tahulah. Okey. Keluarga Dahlia. Okey, wait. Nama embung berarti besok. So, keluarga embung. Okey. Hidup dalam kepompong kemiskinan
I just use this word. Buktinya keluarga embung hidup dalam kepompong kemiskinan kerana hanya embung sahaja yang perlu menyara keluarganya yang perlu menyara keluarganya yang terdiri daripada berapa orang kita tengok. Okay, first of all embung Saleha yang terdiri daripada என்ன சொல்லலாம்? Okay, Dahlia, Mawar, Anggerik, இன்னொன்று யாரு? Dahlia, Mawar, Anggerik. I always forget the fourth one. Anyone know what is the fourth adik? Dahlia, Anggerik, Mawar. What is one more? Got Teratai I forget already, guys. Wait, let me check. எத்தனை பேர் இருக்காங்க? மறந்தே போயிட்டு பாருங்க. Where is it? Okay, wait. Let me check. Dahlia. Melati ya? Melati. அப்ப எத்தனை பேர்? அபு பக்கர் ஒரு ஆள் சேர்த்துக்கோ. Dahlia, Anggerik, Mawar, Melati. 4, Abu Bakar 5. 5 பிள்ளைங்க, அப்புறம் 6, 7. yang terdiri daripada 7 orang. So, அப்ப அவர் எப்படி அந்த இதுலேருந்து மீள்றாரு பார்க்கலாம். Okay. Oleh yang demikian, embung. Okay. Embung bekerja sebagai penorog embung oleh yang demikian koma wakila. Embung bekerja sebagai seorang penoreh getah dan melakukan tugas memetik kelapa sawit. Okay, tugas memetik kelapa sawit. Oleh yang demikian embung gigih bekerja sebagai seorang penoreh getah dan melakukan tugas memetik kelapa sawit demi meningkatkan tadi dia cakap aliran wang masuk yang lebih banyak. Okay. Sudah cukup lah itu. Okay, L lagi enggak? அப்ப மதுள்ள பாயிண்ட்ஸே நம்ம வந்து கிகேக்கு பயிற்க போறோம். Okay. So kita tengok gigi tadi tu. Maybe you need to screenshot this. And practice keempat tu வந்து நான் later I will post the answer. Okay. You all write lah. So நான் next week cuma update go through மட்டும் பண்ணிடுறேன்.
Okay. And then அது நீங்க வந்து எனக்கு நீங்க எழுதி முடிச்சோடனே படம் பிடிச்சி காட்டணும். As a proof that you have written done my work lah. If not, next class you cannot enter. Form 4 நான் சொன்ன மாதிரி தான். நான் எதையாவது உங்களுக்கு காப்பி பண்ற மாதிரி ஒரு வேலை கொடுத்தேன்னா நீங்க என் கூட செய்யறதெல்லாம் நான் I won't see la check that one. But உங்களுக்கு நான் காப்பி பண்ண கொடுத்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்க காப்பி பண்ணிட்டு என்கிட்ட காட்டணும். இல்லாட்டியும் you cannot enter. Okay. Dekat sini di samping itu okay. Di samping itu koma okay. என்ன peristiwa? Peristiwa Dahlia. Okay. Peristiwa, okay, I do this one first. Peristiwa Dahlia, gigih menimba ilmu kendati pun menghadapi pelbagai onar dan duri. Okay. Turut peristiwa Dahlia gigih menimba ilmu kendati pun menghadapi pelbagai onar dan duri turut menjadi salah satu irkni paistoma turut menjadi antara kuda baiklah. Antara peristiwa yang dapat dikaitkan dengan masyarakat gigih. Okey. Buktinya Dahlia mendapat keputusan yang cemerlang walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai rintangan hidup seperti ibu yang menderita oleh penyakit kemurungan, ayah yang kemasukan hospital, mengambil alih tugas ketua keluarga, dibelenggu oleh cekapan miskinan, menjadi mangsa hinaan dan herdikan jiran dan nenek sendiri serta masalah percintaan. Okey. Namun kegigihan yang membara dalam jiwa Dahlia berjaya membuahkan kejayaan dalam pelajaran seperti yang diimpi-impikannya. Perfect. Okay, namun kegigihan yang membara dalam jiwa Dahlia berjaya membuahkan kejayaan dalam pelajaran seperti yang diimpi-impikannya. Okay? Okay, the screenshot எடுத்துக்கீங்க. And then practice 4 nanti saya akan bagi dalam kumpulan untuk kamu salin. So next week வந்து jangan hantar hari Rabu lah kalau boleh. Hantar sebelum hari Selasa. Okay? All the things. சரி, screenshot எடுத்துட்டீங்களா? Done முடிச்சிட்டீங்கன்னா done சொல்லிருங்க. Done. Done 1. Done, sir. Done 2. Done, sir. Done 3. Okay. So we stop here. Practice 4 tu nanti kita நீங்க எழுதிருங்க வெள்ளனியா. நான் அப்புறமா அடுத்த வாரம் வந்து just கொஞ்சம் go through பண்ணிட்டு then we go to the important karangan. Next week வந்து நம்ம karanganuக்கு போலாம். Karangan berkaitan alam sekitar yang paling penting untuk tahun ini. Okay? Jadi itu sajalah untuk minggu ni. Kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Kelas yang akan datang jangan lepaskan. Yang tu saya nak fokus karangan kamu tu, karangan B. Okay, baik kelas.